Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu lagi pada hari ini. Kita akan sambung lagi membaca Al-Quran daripada surah Yasin. Kita ambil apa yang dianjurkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala agar memperbanyakkan membaca surah Yasin, melazimi bacaan surah Yasin. Jadi apa yang kita hari ini adalah sambung pengajian tajwid Al-Quran daripada surah Yasin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seperti biasa dalam kelas ini kita akan mempelajari tajwid secara asas sahaja. Kita akan baca sama-sama. Saya akan mulakan bacaan, kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan sama-sama membaca, insya-Allah. Boleh tengok pada skrin ada surahnya, surah Yasin. Kita akan baca bersama-sama daripada ayat yang pertama, tapi saya akan mulakan menerangkan hukum tajwid daripada ayat yang ke-6, insya-Allah. Sebab ayat pertama hingga yang kelima dah pun kita jelaskan pada minggu yang lalu. Ini hari yang sama, hari Ahad petang, dan insya-Allah kita akan sambung semula selepas solat maghrib nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan insya-Allah. Untuk yang sesi selepas maghrib kita akan mulakan sedikit dengan tazkirah, kemudian kita akan teruskan dengan bacaan surah Yasin beserta hukum tajwid, insya-Allah. Okey. Jadi boleh baca sama-sama dengan saya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat baca Al-Quran. Kita terangkan serba sedikit hukum tajwid yang terdapat dalam ayat yang kita baca pada ayat yang ke-6 daripada surah Yasin, ya. Cuba perhatikan, litunzira, litunzira. Okey, baik. Kat situ ada huruf nun. Huruf nun yang mati berjumpa dengan huruf zal, ya. Huruf nun yang mati berjumpa dengan huruf zal, hukumnya ikhfa hakiki. Perlu kita dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat.
litunzira. Kalau kita baca tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, litunzira, tanpa dengung, maka bacaan itu tidak tepat. Baik. Litunzira qauman ma. Di situ kalau perasan di atas mim ada tanwin. Tanwin tu apa? Baris dua. Tanwin berjumpa dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Ya, perlu didengungkan bacaan dengan kadar dua harakat juga. Litunzira qauman ma, tu dua harakat. Litunzira qauman ma, dibaca panjang kan? Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana ada alif pada ma, ada huruf alif, dan alif itu berjumpa dengan huruf hamzah. Huruf mad berjumpa dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Ma satu kalimah, unzira kalimah berikutnya. Ya, jadi bila mana huruf mad iaitu alif ataupun waw ataupun ya berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah, hukumnya adalah mad jaiz munfasil dan dibaca dengan kadar 4 harakat. Jadi kita baca panjanglah. Litunzira qauman ma unzira. Sekali lagi, huruf nun yang mati berjumpa dengan huruf zal, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaannya adalah dengan mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Unzira aba'uhum, panjang. Aba'uhum. Kenapa baca panjang? Kerana pada ba ada huruf alif, ya, ada alif yang berjumpa dengan huruf hamzah. Nampak tak? Hamzah itu rumahnya waw. Hamzah itu terletak di atas waw. Jadi dalam kalimah ini huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, dalam kalimah yang sama, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil perlu dibaca dengan kadar 4 harakat juga, ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Aba'uhum fa. Di situ ada huruf mim yang mati berjumpa dengan huruf fa, hukumnya izhar syafawi, jelas saja, tak perlu dengungkan di situ. Kemudian fahum gha, mim yang mati berjumpa dengan huruf ghain, ya, hukumnya juga izhar syafawi, tak perlu dengungkan bacaan. Dan bila kita waqaf pada kalimah ghafilun, nama hukumnya mad arid lis-sukun. Boleh baca dengan kadar 2 harakat, boleh baca 4 harakat, dan boleh baca 6 harakat. Tapi untuk standardkan bacaan kita, kita baca dengan kadar 4 harakat insya-Allah. Baik, kita baca sekali lagi. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik, ayat berikutnya saya baca dulu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah akan ikut selepas saya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Baik, kita tengok hukum tajwid yang ada padanya. Laqad haqqal qawlu ala, dibaca panjang kan? Kerana apa? Kerana pada kalimah ala ada huruf alif, dan huruf alif itu berjumpa dengan huruf hamzah. Huruf hamzah dalam satu kalimah atau 2 kalimah? Dalam 2 kalimah. Ala satu kalimah, aktsarihim kalimah berikutnya, dia berpisah. Jadi nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, tapi kadar bacaannya sama saja, iaitu 4 harakat. Ala aktsarihim fahum, aktsarihim, mim yang mati berjumpa dengan huruf fa, hukumnya izhar syafawi. Fahum la, mim yang mati berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah izhar syafawi. Bila izhar syafawi tak perlu dengungkan mim tersebut, ya, mudah saja.
fahum la yu'minun. La yu'minun, yu'minun itu hukumnya mad arid lis sukun. Ya, baca dengan kadar 4 harakat. Baca sama-sama sekali lagi. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Baik, kita baca ayat yang ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Baik, kita tengok hukum tajuk yang terdapat pada ayat ini, insya-Allah. Inna, nun tu bersabdu. Bila jumpa nun yang bersabdu, tuan-tuan abang dirahmati Allah, hukumnya wajibul gunnah. Macam saya dah bagi tahu sebelum ni, tak semestinya semua nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu wajibul gunnah, kerana boleh jadi saja ada juga nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu disebabkan oleh idgham ma'al gunnah ataupun idgham mithlain, ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, nanti kita akan tengok. Inna, kalau yang ini wajibul gunnah, nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Cara bacaannya perlu dengungkan nun itu dengan kadar 2 harakat. Tekan nama inna, tak boleh inna tak cukup, dia kena inna, dia kena melekat pada huruf nun itu dengan kadar 2 harakat. Inna ja'alna fi a'naqi fi, macam panjang kan? Kenapa panjang? Kerana di situ pada fi itu ada huruf ya, fa ya tu ada adalah huruf mad. Huruf mad kemudian berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan huruf hamzah. Agak-agak dalam satu kalimah atau 2 kalimah, ya. 2 kalimah, betul, ya. Fi satu kalimah, a'naqihim kalimah berikutnya. Jadi bila mana huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah, maka hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Bagaimana cara bacaannya? Dipanjangkan dengan kadar 4 harakat. Okey. Jadi kita bila terangkan hukum tajwid ni, biasanya ada 2 perkara lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang pertama, apa nama hukumnya? Yang kedua, bagaimana cara bacaannya? Apa hukum? Bagaimana membaca? Baik. Inna ja'alna fi a'naqihim, fi dibaca dengan kadar 4 harakat kerana hukumnya mad jaiz munfasil. A'naqihim aghlalan fahiyat. A'naqihim, okey. Kat situ ada huruf mim yang mati berjumpa dengan huruf hamzah, hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi itu tak perlu dengungkan bacaan, baca dengan jelas saja. Aghlalan fa, aghlalan fa. Pada lam tu ada tanwin, ada baris 2 di atas, ya. Tanwin itu berjumpa dengan huruf fa, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nama hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Cara bacaannya bagaimana? Perlu dengungkan dengan kadar 2 harakat. Aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Fahum, kenapa didengungkan bacaan? Kerana pada fahum, hum, mim tu mati. Mim yang mati berjumpa mim, fahum muqmah. Jadi kat sini hukum dia apa? Mim mati apabila berjumpa dengan mim, hukumnya idgham mithlain. Nama hukumnya apa? Idgham mithlain. Cara bacaannya bagaimana? Perlu dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perasan tak? Ingat tak saya katakan tadi, bukan semua nun yang bersabdu, bukan semua mim yang bersabdu wajibul gunnah. Contohnya seperti ini, kita nampak muqmahun, mim yang pada pangkal kalimah muqmahun tu bersabdu. Kemudian kalau orang tanya, muqmahun, mim yang bersabdu hukumnya apa? Kita pun kata wajibul gunnah. Oh, salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah.
Kerana apa? Kerana mim yang bersabdu di sini disebabkan oleh idgham mithlain. Idgham mithlain. Baik. Fahum muqmahun. Jadi hukum mim tadi adalah idgham mithlain. Cara bacaannya bagaimana? Dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Dan bila kita waqaf pada muqmahun, hukumnya apa? Mad arid lis-sukun, ya. Jadi kita baca dengan kadar 4 harakat. Kita baca sama-sama balik ayat ni semula. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya setakat itu sahaja yang kita akan belajar, yang kita akan baca sama-sama setakat sebelum maghrib ini. Kerana selepas daripada ini, kita selesai ini, saya akan baca sama-sama surah Yasin daripada ayat pertama hinggalah ayat yang tengok sampai sebelum maghrib, insya-Allah. Kemudian kita akan berhenti, kemudian kita akan solat fardu maghrib insya-Allah. Selepas daripada solat fardu maghrib, kira-kira dalam pukul 7.55 atau pukul 8, insya-Allah kita akan sambung pula bacaan surah Yasin beserta tajwid daripada ayat yang ke-9 insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.